Sebab itulah dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan kepada kita benda-benda ini. Jadi tuan-tuan, mari kita baca hadis. Saya ada photostat sikit. Boleh tolong ambil edak Ustaz, bagi kat kawan-kawan kita. Saya tulis sendiri dengan tulisan Jawi tangan saya. Yang di bawah tu maknanya budak-budak kita tolong type. Tolong ambil tolong bagi. Saya nak ajak tuan-tuan baca hadis. Kita nak baca tuan-tuan hadis Nabi ni. Quran kita baca, hadis Nabi kita baca. Tuan-tuan ikut saya. Siapa tak baca umur pandak. Tolong bagi no, maklum-maklum belakang sama. Hadis ini saya pungut daripada kitab Al-Imam Al-Munziri At-Targhib Wat-Tarhib. Dia ada 3 jilid. Kitab ni besar, hadisnya beribu-ribu. Satu jilid tebal Quran tu, ada 3 jilid. Saya pilih ambil hadis-hadis dalam bab puasa. Hadis. Kemudian saya lah terjemah ke dalam bahasa Melayu. Tak tahu setakat saya tahu kitab ni tak ada terjemah dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan pegang kertas. Kalau tak cukup tak apalah. Tengok muka surat 1. Saya nak ajak tuan-tuan baca sama. Ni hadis Nabi ni, Nabi sabda ni. Kita baca Nabi sabda berkat. Hadis-hadis Rasulullah mengenai puasa. Banyak saya himpun, tetapi kuliah ini kita nak baca dalam 3 hadis saja. Ikut saya nak. Wa fi riwayatin lin-Nasa'i anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara. Rawahul Imam Ahmad wan Nasa'i. Hadis ini riwayat Imam Ahmad Hanbal dan Imam Nasa'i. Hadis ni tuan-tuan, Rasulullah nak menceritakan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, Allah akan ampun segala dosa dia, hak kecil ke hak besar, yang dahulu kah yang terkemudian. Hak dahulu ni hak buat lama-lama dah, hak terkemudian ni hak baru-baru buat. Allah ampun semua. Tapi dengan syarat, hadis ni sebut puasa dengan 2 syarat. Syarat pertama, dia berpuasa imanan. Dia beriman, percaya dengan janji-janji Allah. Dia beriman, percaya dengan apa yang disampaikan kepadanya oleh Rasulullah. Dia berpuasa itu didorong oleh keimanannya kepada Allah, didorong oleh keimanannya kepada Nabi. Bukan dia puasa kerana ikut orang, bukan dia puasa kerana malu kat orang. Ada orang puasa malu, ada suami puasa pasal malu kat bini, ada juga bini puasa malu kat lelaki. Ada mentua puasa malu kat menantu.
Ada menantu puasa malu kat mentua. Ni tak terpakai. Hang puasa didorong oleh keimanan kamu kepada Allah. Didorong oleh keimanan kamu kepada Rasulullah. Itu satu syarat. Yang kedua syarat dia, wahtisaban. Puasa didorong oleh keikhlasan kepada Allah dan mengharapkan balasan baik dari Allah. Tu. Dia puasa tu dia nak harapkan Allah redha kepada dia. Harapkan Allah beri balasan yang baik kepada dia. Dia tak harap kepada orang lain. Kalau dua ni menjadi dorongan kita berpuasa, insya-Allah, summa insya-Allah, pasti kita akan mendapat keampunan dosa yang besar dan yang kecil, hak dulu pun hak kemudian. Sebab tu diajak kepada kita, apabila habis puasa masuk malam raya, Allah berfirman, walitukmilul iddata, hendaklah kamu sempurnakan bilangan hari berpuasa. Kemudian dah sempurna hari puasa sebulan, walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaklah kamu bertakbir. Tu takbir hari raya tu, kerana Allah beri hidayat kepada kamu sampai kamu boleh berpuasa sebulan. Kita bertakbirlah, takbirlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita puji Allah pasal Allah beri kesempatan kita puasa sebulan. Saya ingat tak tuan-tuan? Nak raya ni? Sedap tak saya takbir tuan-tuan? Sedap. Dulu sedap lagi. Lah tua dah umur 74 dah tuan-tuan. Dulu sedap lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saya kalau malam raya saya takbir lagu tu, saya memang teriak. Teringat kat mak, teringat kat ayah. Dulu kita duk beraya dengan mereka. Mereka dah mati. Kita takbir pasal apa? Kita syukur Allah ampun dosa kita. Allah bagi pahala yang cukup besar kepada kita berpuasa. Tapi dengan syarat dua tadi nah. Imanan, kita berpuasa didorong oleh keimanan kita kepada Allah. Wahtisaban, didorong oleh keikhlasan dan harapan kita untuk mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang lain. Puji-puji orang, tak puji sudah ke Allah fi. Kalau itu yang kita buat, ghufira lahu, kata Nabi, diampun baginya ma taqaddama, dosa-dosa yang terdahulu, min zambihi, daripada dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa yang terkemudian. Ni hak baru-baru buat ni pun ampun habis. Ni kata hebatnya puasa tuan-tuan. Saya bawa hadis ni nak bagi kita ni sambut bulan puasa ni, biar kita sambut dengan penuh penghayatan. Nah, terjemah dia tuan-tuan. Pada suatu riwayat dari Imam An-Nasa'i. Imam Nasa'i ini seorang ulama besar hadis.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan ia beriman kepada Allah, yakni kepada janji-janji Allah dan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, itu satu. Dan juga ia mengharapkan keredaan Allah dan balasan darinya. Itu yang kedua, ihtisaban. Apa dia akan dapat? Maka orang ini akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu dan yang terkemudian. Itu hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Tapi kena syaratnya kita puasa itu didorong oleh keimanan kita kepada Allah, didorong oleh keikhlasan kita kepada Allah, nak keredaan Allah, nak kepada janji-janji Allah kepada kita. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ikut saya. Wa an Jabir ibn Abdullah, wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Ini nak abang kat kita bahawa Jabir ni sahabat Nabi, ayah dia Abdullah pun sahabat Nabi. Sebab tu dia buat di situ anhuma, bagi mereka berdua. Allah meredai mereka berdua, iaitu Jabir dengan ayah dia. Pasal kedua-dua sahabat. Tapi kalau Jabir aja sahabat, ayah dia tak, kita akan sebut radhiyallahu anhu. Kalau anhu seorang, anhuma dua orang. Makna anak dengan ayah dua-dua sahabat. Masya Allah. Apa Jabir riwayat? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala u'tiyat ummati fi syahri ramadana khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli, amma wahidatun fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri ramadana nazara Allahu azza wa jalla ilaihim, wa man nazara Allahu ilaihi lam yu'adzibhu abadan. Dekat tu dulu Nabi bersabda, Nabi kata diberi kepada umat aku pada bulan Ramadan ni 5 perkara yang Allah tak pernah bagi kepada nabi-nabi lain, kepada umat-umat nabi-nabi lain. Allah bagi kepada umat aku saja. Umat nabi lain tak ada. Umat Musa, umat Ibrahim, umat Isa, umat siapa tak ada. Allah peruntukkan 5 perkara ini pada bulan Ramadan adalah untuk aku dan umatku saja. Allah. Ni tuan-tuan, Nabi bagi tahu kat kita. Apa dia 5 perkara tu? Nabi nak sebut satu-satu. Amma wahidatun, adapun yang pertama. Tuan-tuan tengok Arab tu, Melayu biar pergi dulu, kita baca. Fa innahu, bahwasanya idza kana awwalu lailatin, apabila mereka berada di awal malam bulan Ramadan, malam mula-mula, katalah kita puasa hari Ahad,
Malam Ahad tu, malam mula-mula bulan Ramadan, apa mereka dapat? Nazarallahu azza wa jalla ilaihim. Allah akan melihat mereka. Kepada umat-umat aku yang nak puasa, yang mereka niat dah malam ni nak puasa esok ni, Allah tengok kepada mereka, Allah lihat kepada mereka dengan pandangan rahmat. Allah. Sayangnya Allah kepada umat Muhammad yang berpuasa esok ni, malam tu Allah dah tengok kepada mereka dengan pandangan rahmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Wa man nazarallahu ilaihi." Barang sesiapa yang Allah tengok kat dia dengan pandangan rahmat, Allah tilik kat dia dengan tilikan rahmat, lam yu'adzibhu abadan. Allah tak akan azab dia buat selama-lamanya. Di dunia pun Allah tak akan azab, di akhirat pun Allah tak akan azab. Pasal apa? Allah dah lihat kat dia dengan pandangan rahmat. Allah, ni awal bulan, awal malam dah dapat tu. Umat lain tak ada. Umat lain Allah tak lihat kepada mereka. Tapi umat aku di awal Ramadan Allah dah tengok. Itu satu. Mari kita baca lagi. Ammas-saniyatu fa inna khalufa afwahihim hina yumsuna atyabu indallahi min rihil miski. Yang kedua, kata Nabi yang Allah bagi kepada umat aku, bau mulut mereka. Mereka puasa, tak makan, tak minum, tak apa. Bau mulut mereka apabila mereka berada di waktu petang. Kita dah tak makan ni, mulut kita berbau. Nabi kata bau mulut hak busuk orang berpuasa tu di sisi Allah lebih wangi daripada bauan kasturi. Kasturi ni satu jenis ayak wangi yang cukup hebat. Kita rasa mulut kita busuk sebab tak makan, tak minum. Tapi di sisi Allah lebih wangi daripada kasturi. Kasturi ini ada satu jenis ayak wangi, minyak wangi yang dicampur dengan darah pusat kijang, kijang padang pasir. Darah tu tak najis. Darah tak najis, pusat. Kijang padang pasir ni dia ada satu jenis kijang, bukan kijang ni. Dia akan berketui darah tang pusat dia. Sampai dia masak, dia akan pergi genyih di batu padang pasir. Luruh, akan luruhlah apa dia darah hak beku tu di padang pasir. Ambil hak tu balik bubuh buat dalam minyak wangi, wangi tak sangka. Cukup mahal. Tuan-tuan kalau pergi negeri Mekah, masuk kedai tu minta misk, misk. Cukup mahal. Bau mulut orang yang berpuasa kerana mulut dia tu bau kerana dia beribadat waktu petang, di sisi Allah kata Nabi lebih wangi daripada bauan kasturi. Hak ni Allah tak bagi kepada umat lain. Kita saja. Allah. Yang ketiga, ammas salisatu fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Allah. Yang ketiga yang Allah bagi kepada umat aku, kata Nabi, malaikat Allah di langit minta ampun kepada orang yang berpuasa di bumi ini pada setiap hari, setiap malam. Kita puasa di bumi ini, malaikat tolong minta ampun kat kita. Tuan-tuan oi, malaikat ni kalau dia minta apa ke Allah, Allah tak pernah tolak. Dia tolong minta ampun, minta Allah ampun dosa kita pagi, petang, malam, siang.
Bukan senang tuan-tuan. Hak ni kata Nabi, Allah tak bagi kepada umat lain. Umat aku saja apabila mereka berada pada bulan Ramadan, malaikat tolong minta ampun kat mereka. Itu nak ada mana dosa. Bersih daripada dosa. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa ammar rabi'atu fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu fa yaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li'ibadi awshaka an yastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Yang keempat, Allah bagi kepada umat aku saja, tak bagi ke orang lain. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan perintah kepada syurga. Syurga dah ada dah tuan-tuan. Syurga ada dah, neraka pun ada dah. Allah perintah kepada syurga pada bulan Ramadan. Allah kata apa? Wahai syurga, bersiap sedialah kamu. Ista'iddi makna bersiap sedialah kamu. Watazayyani, berhias-hiaslah kamu. Mana cantik kan? Make up lah kamu. Tu. Untuk siapa? Li'ibadi, kepada hamba-Ku yang berpuasa. Awshaka an yastarihu, sudah hampir masanya mereka semua akan berehat. Min ta'abid dunya, daripada kepenatan dunia. Rehat di mana? Ila dari, ke dalam syurgaku. Wa karamati, dan penghormatanku. Setiap bulan puasa Allah suruh syurga ini berhias-hias, bersiap sedia untuk kita. Allah kata mereka tak lama dah mereka akan main masuk duduk dalam kamu wahai syurga. Allah, hebatnya. Nabi bagi tahu. Yang kelima, wa ammal khamisatu fa innahu idza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum jami'an. Faqala ar-rajulu minal qawmi ahiya lailatul qadri? Faqala la, alam tara ila al-ummali ya'maluna fa idza faragu min a'malihim wuffu ujurahum. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Imam Baqir. Dan yang kelima, apabila sahaja mereka berada di akhir malam bulan Ramadan, malam 29, ghafarallahu lahum jami'an, Allah ampun semua mereka. Dosa tak ada. Putih bersih, macam baru dilahirkan oleh ibu. Allah ampun semua dosa. Allah, inilah kata hebatnya bersih daripada dosa. Apabila dengar lagu tu, seorang sahabat yang duduk dengar Nabi duduk bagi tahu ni, dia bangun, dia tanya, ya Rasulullah, malam yang Allah ampun dosa tu, malam tu malam Lailatul Qadar kah? Kan malam Lailatul Qadar kita tahu Allah ampun dosa apa semua. Ni malam akhir Ramadan ni, Allah ampun segala dosa umat Nabi ni. Adakah malam tu malam Lailatul Qadar? Nabi kata, dak. Lailatul Qadar cerita lain. La, Nabi kata, tidak.
Lepas tu Nabi tanya dia. Cuba hang fikir tengok. Kalau seseorang tu orang suruh dia bekerja, dia pun buat kerja ikut apa yang diperintah, yang disuruh. Dia buat dengan ikhlas, dia buat dengan tekun, dia buat apa semua. Apabila selesai kerja, bukankah orang akan bagi upah kat dia? Kalau gitu kah? Mana gitulah, dah kerja elok, habis kerja orang bagi upah. Kita perlu gitu juga. Allah suruh berpuasa, kita puasa dengan elok, dengan ikhlas, dengan apa? Selesai saja puasa malam akhir Ramadan, Allah bagi upah lah. Upah yang Allah akan bagi itu keampunan dosa. Allah tak bagi duit. Duit boleh cari, dia ampun dosa hanya Allah. Tak ada kena mengena malam qadar. Lailatul Qadar tu cerita lain. Hak ni malam akhir Ramadan, kalau kamu suruh orang buat kerja, selesai kerja kamu akan bagi upah. Allah suruh kita berpuasa, selesai puasa akhir Ramadan, Allah akan bagi upah. Tapi upah Allah itu dalam bentuk keampunan seluruh dosa kita. Inilah 5 perkara yang Allah tak bagi kepada umat lain. Nombor 1, Allah tengok kepada kita malam pertama. Nombor 2, bau mulut kita pada ketika kita berpuasa wangi lebih pada kasturi. Nombor 3, malaikat di langit tolong minta ampun kat kita setiap hari, setiap malam. Nombor 4, Allah suruh syurga berhias-hias, bersegak-segak untuk kita. Dan nombor 5, apabila kita berada di akhir bulan Ramadan, malam akhir, Allah akan ampun segala dosa kita. Inilah keistimewaan yang Allah beri kepada umat aku saja, kata Nabi, tidak diberi kepada umat-umat lain. Tengok terjemahan, tuan-tuan. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dianugerahkan oleh Allah kepada umatku yang taat pada bulan Ramadan 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada mana-mana nabi sebelum aku. Adapun yang pertama, apabila sahaja mereka berada di malam pertama bulan Ramadan, Allah melihat kepada mereka dengan pandangan rahmat. Barang siapa yang dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat, maka sudah pasti Allah tidak akan mengazabnya buat selama-lamanya. Yang kedua, sesungguhnya bau mulut mereka yang berpuasa, iaitu bau busuk, ketika di petang hari adalah lebih wangi di sisi Allah daripada bauan kasturi. Ketiga, sesungguhnya para malaikat Allah meminta ampun kepada mereka semua pada setiap hari dan malam. Allah. Dan keempat, Allah perintah kepada syurga dengan firman-Nya, bersiap sedialah kamu dan berhias-hiaslah kamu untuk hamba-Ku yang berpuasa, kerana sudah hampir masanya bagi mereka untuk berehat daripada kepenatan dunia, dan mereka akan berada di dalam syurga-Ku dan penghormatan-Ku. Dan akhirnya yang kelima, sesungguhnya apabila mereka semua berada di akhir malam bulan Ramadan, Allah akan mengampunkan untuk mereka segala dosa. Lantas seorang lelaki bangun bertanya, "Ya Rasulullah, adakah malam itu malam Lailatul Qadar?" Rasulullah menjawab, "Tidak.
Tidakkah engkau mengetahui bahawa orang yang sentiasa bekerja dengan tekun dan ikhlas, apabila sahaja mereka selesai dari kerja-kerja mereka, bukankah mereka dibayar ganjaran dan upah mereka? Nabi tanya. Maknanya, ini berarti bahawa keampunan dosa kepada orang-orang yang berpuasa adalah sebagai ganjaran kepada mereka. Okey. Masa kita pun dah cukup sejam lah. Satu lagi hadis. Kalau Nabi tak beritahu, kita pun tak tahu nah. Nabi bercakap Arab, kita kena terjemah Melayu lah. Saya pun pening kepala nak terjemah. Kan senang juga nak terjemah hadis. Baik, yang ketiga pula. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani qala Allah azza wa jalla, kullu amali ibni Adam lahu wal hasanatu wa bi'ashri amsalha ila 700 dhi'fin. Qala Allah illa as-sawma fahuwa li wa ana ajzi bihi, yada'u at-ta'ama min ajli wa yada'u asy-syaraba min ajli wa yada'u ladzatahu min ajli wa yada'u zawjatahu min ajli wala khalufi famis saimi atyabu indallahi min rihil miski walis saimi farhatani, farhatun hina yuftiru wa farhatun inda liqa'i rabbih. Rawahul Imam Muslim. Ini hadis qudsi. Nabi cerita, Allah berfirman dalam hadis qudsi. Allah firman apa? Kullu amal ibni Adam lahu. Tiap-tiap amalan anak Adam itu adalah untuknya. Kita buat amalan, amalan itu untuk kita. Wal hasanatu, suatu amalan kebajikan, bi'ashri amsalha, akan digandakan pahalanya 10 kali ganda. Ila 700, sehingga 700 dhi'fin kali ganda. Amalan paling kurang satu amalan kita buat 10 sampai 700. Hak 700 ni buat amalan dengan apa? Dengan wang ringgit, diibaratkan semacam sebiji benih, tumbuh 10 tangkai, tiap-tiap satu tangkai tu ada 100 biji. Jadi ganda sampai 700 kali ganda. Pasal apa? Wang ringgit bukan senang nak dapat. Nak belanja, nak bagi, nak buat kebajikan pula, dia main macam-macam, kedekut lah, apalah, kok ni fikir banyak. Tiba-tiba dia boleh buat juga, Allah ganda sampai 700. Allah. Quran kita baca, satu huruf Nabi kata Allah akan bagi 10. Alif Lam Mim. Berapa huruf? 3. Alif Lam Mim, dapat 30. 30 pahala. Qul huwallahu ahad, 11 huruf 110. Aduh.
Tu hak biasa ni, bulan Ramadan cerita lain. Itu Nabi kata, kalau orang tu dia baca Quran, dia tak faham makna. Orang kampung, orang macam biasa, tak faham. Allah bagi juga kat dia. 1 huruf 10, 1 huruf 10. وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَعْرَبَهُ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ 50 hasanatan. Nabi sabda juga, barang siapa yang baca Quran, dia faham makna. Dia baca Yasin, dia faham makna. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Surah Baqarah. Yang demikian itu kitab Quran. La raiba fihi, tidak ada syak wasangka lagi, dia hanya kitab mukjizat. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk pada orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, itu orang yang beriman dengan benda-benda gaib. Dia baca Quran, dia faham makna dia. Hak tak faham, Allah akan bagi 1 huruf 10. Hak faham, kata Nabi, Allah akan bagi 1 huruf 50. Qul huwallahu ahad. Kata olehmu wahai Muhammad, Allah itu Esa. 11 huruf kali dengan 50, tak tahu banyak mana. Itu untungnya kalau kita baca Quran kita faham. Walau bagaimanapun kalau tak faham pun dapat 10. Buat ibadat dengan wang RM1 sampai 700. Ini Allah kata. Qala Allah Ta'ala, Allah firman lagi, illa saum, kecuali puasa. Puasa tak ada limit. Bukan 10, bukan 700. Puasa balasan pahalanya sangat banyak. Hak lain sampai dekat 700. Puasa bukan dekat 700. Fahuwali, kata Allah, puasa itu adalah untuk aku. Wa ana ajzi bihi, aku akan balas kat dia. Yada'u ta'ama min ajli, dia tinggal tak makan kerana aku. Tapi kalau tak makan kerana bini, cerita lain. Dia tak makan kerana aku. Wa yada'u syaraba min ajli, dia tak minum pun kerana aku. Sebab itu aku yang akan balas dia. Bukan dekat 700. Tak ada limit. Wa yad'u lazzatahu min ajli, dia tinggal segala kelazatan hidup di dunia ni pun kerana aku. Ni orang puasa. Wa yad'u zaujatahu min ajli, malah dia tinggal isteri dia pun kerana aku. Dia tak orang kata tak mendekati isteri kerana aku. Sebab itu aku akan balas kat dia. Wala khalufu famis saim, bau mulut orang berpuasa atyab indallahi min rihil miski. Diulang balik, adalah lebih wangi di sisi Allah daripada bauan kasturi. Walisaimi farhatan, bagi orang berpuasa itu 2 kali dia akan gembira dan seronok. Bila? Farhatun hina yuftir, dia akan gembira seronok ketika berbuka. Allah, boleh makan, boleh makan ni, boleh makan nu. Seronoknya. Allahumma laka sumtu bika amantu bika amana. Seronok. Itu sekali kegembiraan dia di dunia ketika dia berbuka. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, satu kegembiraan lagi ketika dia bertemu dengan Allah. Dia mati bertemu dengan Allah, dia akan gembira. Allah akan bagi kepada dia pahala yang cukup banyak karena dia berpuasa. 2 kali dia gembira, di dunia sekali ketika berbuka, di akhirat sekali ketika bertemu Allah. Allah. Mari kita baca terjemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, setiap amalan anak Adam manusia adalah baginya. Satu kebajikan akan dibalas dengan 10 kali ganda.
sehingga 700 kali ganda. Allah berfirman, melainkan puasa, ianya puasa itu adalah untuk aku. Akulah yang akan membalaskan tanpa had dan tanpa batasan. Bukan 700, lebih daripada itu. Orang yang berpuasa, tu ada nombor 1 tu, dia tertinggal nah. Tengok bawah. Orang yang berpuasa, dia meninggalkan makanan adalah kerana aku, kata Allah. Dia meninggalkan minuman adalah kerana aku. Sebab tu aku yang akan balas kat dia. Dia meninggalkan segala kelazatan yang sedap-sedap adalah kerana aku. Malah ia sanggup meninggalkan istrinya, tidak mendekati istrinya juga semata-mata kerana aku. Dan demi sesungguhnya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bauan kasturi. Bagi yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan, yakni kesukaan. Suatu kegembiraan ketika ia berbuka puasa, dan satu lagi kegembiraan ketika ia bertemu dengan Allah nanti. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan, inilah apa yang Nabi nak sampai kepada kita dalam kuliah kita. Kita baca 3 hadis Nabi. Semua ini adalah pekhabaran daripada Nabi. Rasul adalah pekhabaran yang benar. Yang pertama, kita ulang balik, orang yang berpuasa didorong oleh 2 perkara. Satu, keimanannya kepada Allah daripada Rasul. Yang kedua, keikhlasannya untuk mendapat ikhlas dan mendapat balasan dan ganjaran dari Allah. Allah akan ampun dosa dia. Hadis yang kedua, 5 perkara yang Allah beri kepada umatku saja pada bulan Ramadan, tidak diberi kepada umat-umat Nabi lain. Yang pertama, di awal bulan Ramadan, malam Ramadan, Allah akan melihat kepada mereka yang berpuasa. Apabila orang tu Allah dah tengok dengan pandangan rahmat, Allah tak akan azab dia buat selama-lamanya. Yang kedua, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bauan kasturi. Yang ketiga, para malaikat Allah sentiasa meminta ampun kepada orang puasa pagi dan malam. Yang keempat, Allah perintah syurga supaya bersiap sedia untuk hamba-hamba dia yang berpuasa akan datang masuk berehat dalam syurga. Dan yang kelimanya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Nabi menyatakan bahawa pada malam akhir bulan Ramadan Allah ampun segala dosa mereka yang berpuasa. Dan hadis yang akhir, Allah cerita bahawa amalan-amalan yang kita kerja Allah bagi gandaan, ada limit, ada had dia, ada. Kecuali puasa saja yang Allah tak bagi had, kerana puasa itu adalah kerana aku. Siapa yang berpuasa, siapa pun tak tahu. Siapa tak puasa, siapa pun tak tahu. Yang tahu, kita hak tak puasa kita tahu, kita hak puasa kita tahu, Allah tahu. Orang lain semua tak tahu. Nah, bini dia pun tak tahu. Balik rumah dia buat letih. Keluar pergi kedai kopi, dia balas cukup roti canai. Bini rumah pun tak tahu. Yang tahu hanya Allah. Sebab itu Allah kata, dia tinggal makan kerana aku, dia tinggal minum kerana aku, dia tinggal semua kerana aku. Rahsia dia dengan aku. Sebab itu aku nak balas dia. Dan akhirnya Allah berfirman bahawa bagi orang puasa ni ada 2 kegembiraan. Satu ketika dia nak berbuka, yang kedua ketika dia bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Jadi saya rasa itulah sedikit sebanyak yang dapat saya isikan kuliah kita pada malam ini. Kita baca hadis-hadis Nabi berhubung dengan ibadat as-siyam, puasa. Dan saya nak ingatkan balik bahawasanya Ramadan artinya membakar. Allah bakar segala dosa kita, habis tak tinggal sikit abuk. Yang kedua, Allah bakar semangat kita. Kita bersemangat untuk nak buat kebajikan, sebab kebajikannya sangat besar, sangat banyak yang berbanding pada bulan-bulan yang lain.
Sekian dulu, insya-Allah kita berhenti di sini. Insya-Allah kalau ada masa kita akan bertemu lagi pada lain pertemuan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli halin wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzubika min ha'ula'il arba'. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.